Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih dulu sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu, dalam kita bermuhasabah dan memperingati dan persediaan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan sebanyak sedikit amalan kita yang kita lakukan, yang kita amalkan, Allah akan menerima dan meredai dan ditempatkan kita bersama dengan orang-orang yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, insyaAllah. Pagi ini kita tengok satu tajuk, tuan-tuan, ya. Dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan, daripada sifat mahmudah, ya, 10, dan sifat mazmumah 10. Ya, kita tengok sifat mahmudah di sini, salah satu daripadanya az-zuhdu. Az-zuhdu. Ya, apa tu az-zuhdu, ya? Meninggalkan kesenangan dunia. Az-zuhdu, ataupun orang panggil orang zuhud. Zuhud. Ya. Apa tu zuhud? Apa yang dimaksudkan dengan meninggalkan kesenangan dunia? Ya, zuhud. Zuhud atau meninggalkan kesenangan dunia itu ialah adanya perasaan benci di dalam hati. Ada perasaan benci di dalam hati terhadap dunia ini. Ini orang zuhud, tuan-tuan, ya. Dan adanya perasaan tidak gemar kepada dunia ini. Dan hati itu berpaling daripadanya. Dan sebaliknya, hati itu suka dan gemar kepada berbuat taat kepada Allah dan sentiasa menuju ke akhirat. Ya, ini yang dikatakan zuhud dalam tafsiran tasawuf, ya. Dalam mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud, orang kata, ya, kalau mana orang zuhud itu dia tak mau makan, tak mau pakaian, tak mau tempat tinggal, tak mau wang, ringgit dan sebagainya. Dunia kan perlu, tiap-tiap yang perlu, maka adalah wajib bagi orang zuhud. Ya, dia cuma orang zuhud ni dia tidak mengambil perkara-perkara yang tidak digemari oleh Allah, yang mana sia-sia, yang tidak ada faedah dan tidak ada untungnya di akhirat nanti, tuan-tuan, ya. Dan mengambil lebih-lebihan ni sudah ada cukup, ya, dan tidak dan dia tidak mengejar lagi yang lebih daripada itu. Hanyalah orang kata apa yang ada dan dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zuhud atau meninggalkan kesenangan dunia itu ialah adanya perasaan benci di dalam hati terhadap dunia ini. Apa itu dunia, tuan-tuan? Ya, kata orang tasawuf, dunia itu adalah di mana tempat kamu tinggal, di mana negeri tempat kamu tinggal, dan apa yang ada di dalamnya. Dunia, ya, di mana tempat kamu tinggal, ya, dan apa yang ada di dalamnya, ya, sekarang lah, inilah dunia, ya.
Jadi maknanya diri kita ni dan segala apa yang ada di atas muka bumi ini dalam pengertian ini adalah dunia. Ya, dunia. Lawan dunia akhirat. Dan adanya perasaan tidak gemar kepada dunia ini. Dan hati itu berpaling daripadanya, dan sebaliknya hati itu suka dan gemar kepada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menuju ke akhirat. Ya, orang zuhud. Ya. Kemudian dia kata, apakah yang ingin dicapai oleh orang zuhud? Orang zuhud ni apakah yang diinginnya? Apa yang dia nak? Yang dia berusaha dalam mendapatkan, dalam mencapai tahap makam orang zuhud ni. Ya, orang yang meninggal dunia ni, ia ingin menghampirkan dirinya. Orang zuhud ni ingin menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin menjauhkan dirinya daripada kesenangan dunia yang sia-sia. Yang perlu kena makan. Nanti nak buat ibadat tak ada kekuatan pula kan. Ya, sihat badan dan sebagainya, pakaian nanti tak pakai pula, bolin pula. Ya, ya, contoh katakan ya, yang perlu maka itu adalah diambil oleh orang zuhud. Yang tidak perlu, yang tidak apa tadi, yang sia-sia itu tidak ada bagi orang zuhud. Ya, itu dia. Dia menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin menjauhkan dirinya daripada kesenangan dunia yang sia-sia. Serta ia ingin mendapat kesenangan yang kekal di akhirat nanti. Nun dia, di akhirat, negeri yang kekal. Ya, ini sementara, negeri permainan, negeri yang dikatakan negeri orang kata untuk sementara, negeri yang dikatakan permainan di dunia yang ada ni. Jadi orang zuhud itu dikasihi oleh Allah dan dikasihi manusia. Setiap kita yang bersifat zuhud, Allah kasih kita dan manusia pun kasih kita. Ya, orang zuhud. Ya. Dan orang zuhud, orang tak banyak cerita tuan-tuan di akhirat besok tuan-tuan. Mereka inilah dikatakan awal-awal masuk dalam syurga tuan-tuan, akan diperiksa. Ya, dan periksaan yang ringkas, lebih kurang saja. Sebab dia tak ada kata, dia tidak ada itu dan tidak ada ini. Yang kita ni kejar sana, kejar sini, siang malam, pagi petang tuan-tuan, ya, tak cukup, nak lagi. Sudah sampai ke leher, nak lagi. Tu dia. Ini orang bukan zuhud, ya. Itulah dikatakan mereka ini mengambil yang perlu saja, tapi mereka tidak suka kepada perkara-perkara yang sia-sia, dan mereka dia menjauhkan diri daripada kesenangan dunia yang tidak mendatangkan faedah. Serta ia ingin mendapat kesenangan yang kekal, itu harapan dia. Dia ingin mendapat kesenangan yang kekal di akhirat sana. Orang yang zuhud itu di mana Allah akan kasih kita, ya, dan dikasih juga oleh manusia, ya. Begitu juga orang yang selalu bertaubat, Allah SWT kasih kita. Nakkan kita ni dikasihi oleh Allah, ya, Allah sayang kita kan. Jadi banyakkan bertaubat. Satu-satu dalam bab bertaubat kan, wa tubu ilallah. Apa hukum bertaubat ni tuan-tuan? Kalau dalam bab taubat wajib, kata ulama kata. Bertaubat ni wajib, mesti. Ya, dosa. Takkan kita nak bawa karung-karung, berguni-guni, orang kata ke akhirat sana, apa yang kita bawa najis. Najis apa? Najis rohani, dosa. Itulah yang menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini? Baginda bersabda, izhad fi dunya yuhibbuka, izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbaka nas. Ya, janganlah gemarkan dunia dan nescaya Allah kasihkan engkau. Rasulullah, sabda Rasulullah, janganlah gemarkan dunia, nescaya Allah kasihkan engkau.
Dan janganlah gemarkan barang yang di dalam tangan orang. Suka minta-minta, mengharap-harap. Ya, usaha tak ada, bekerja tak ada, ikhtiar pun tak ada. Mengharapkan tak ada tangan orang bagi. Ya, ihsan orang konon. Ya, jangan kita harapkan pemberian orang. Ya, jadi kita kena ada usaha dan ikhtiar. Ini ahli sunnah wal jamaah kita. Ya, kalau tidak lari kita punya akidah lari. Ya, pergi ke akan pergi pada akidah-akidah lain. Janganlah gemarkan dunia, nescaya Allah akan kasihkan engkau. Ya, dan janganlah gemarkan barang yang di dalam tangan orang. Apakah petunjuk Allah bagi seorang yang akan dikurniakan dengan kebaikan? Ya, apakah petunjuk Allah bagi seorang yang akan dikurniainya dengan kebaikan? Allah akan menjadikan dia zuhud, yakni meninggalkan kesenangan dunia, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa bassara uyuba nafsih." Ya, apabila Allah menghendaki seorang hamba-Nya supaya mendapat kebajikan, nescaya Allah menanamkan di dalam hati hamba-Nya itu perasaan benci dan perasaan tidak gemar akan kesenangan dunia yang sia-sia. Ini bila Allah menghendaki seorang itu kebaikan. Ya, bila Allah menghendaki seorang itu kebaikan, ya, maka begitulah berubahnya seseorang itu dengan kehendak Allah. Ya, jadi Allah tanamkan, dia kata apabila Allah menghendaki seorang hamba-Nya itu supaya mendapat kebajikan, ya, supaya berubah hidup dia dan kepada yang baik, nescaya Allah menanamkan, dia kata, ya, dia kata nescaya Allah menanamkan, ya, di dalam hati hamba-Nya itu perasaan benci dan tidak perasaan benci dan perasaan tidak gemar akan kesenangan dunia yang sia-sia. Ya, dia tahu ini perkara yang baik, yang tak elok aku tak buat, aku tinggalkan. Ya, di sana besok aku akan ditanya, kenapa aku buat ini, kenapa aku makan dan minum dan bercakap benda-benda yang sia-sia, yang tidak ada faedah. Ya, dia tahu perkara yang semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana besok. Dia tak buat. Itu satu dikatakan daripada orang yang mendapat kebaikan, berubah cara hidup dia kepada buruk, kepada yang baik. Allah tanamkan, dia katakan di dalam hatinya hamba itu perasaan tak suka perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berfaedah, perkara yang orang kata tidak mendatangkan keuntungan di akhirat nanti. Jadi Imam Ghazali sendiri banyak kali menyebutkan bahawa tiap-tiap amalan kita atas dunia ini, cakap ke, perbuatan ke dan sebagainya, sekiranya semuanya itu tidak ada faedah di akhirat, ya, dan tidak ada dalam agama, dan tidak ada hukum pula dalam agama, kata dia, ya, maka tinggalkan, ya, tinggalkan, malah kita ditanya besok dan kita akan diseksa oleh Allah sekiranya perkara itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita boleh tengoklah hari ini, tuan-tuan, ya, perkara-perkara, ya, kerja buat dan sebagainya yang tidak mendatangkan faedah, tuan-tuan, tak tahulah, ya, fikirlah, ya, apakah itu semua ada faedahnya dan ada untungnya di akhirat nanti, ya. Jadi orang-orang ini bukannya orang kecil-kecil, orang kata orang hebat-hebat semua, orang yang berakal, orang yang berpelajaran tinggi dan boleh berfikir dan sebagainya, tapi mereka masih lagi meneruskan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah di akhirat nanti, tuan-tuan, ya. Panggil anak-anak muda, panggil anak-anak anak-anak siapa-siapa ni, jiran-jiran dan sebagainya, ya. Maknanya kerja-kerja yang tidak mendatangkan faedah, fikirlah, ya. Jadi kembalilah kepada pangkal, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dan kita sama-sama bertobat dan mohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang telah lalu, tuan-tuan, ya.
Apabila Allah menghendaki seorang hambanya supaya mendapat kebajikan, nescaya Allah menanamkan di dalam hatinya hambanya itu perasaan benci dan perasaan tidak gemar akan kesenangan dunia yang sia-sia. Dan Allah menggerakkan hati hambanya itu supaya gemar dan suka beribadah dan suka kepada akhirat. Itu dia digerakkan, ya. Ditanamkan ke dalam hati dia perkara yang tak elok, mana dia tinggalkan, dia tak suka. Dan ditanamkan pula lagi satu lagi, di mana dia katakan Allah gerakkan hati ini, hati hambanya itu supaya gemar dan suka, ya, beribadah, ya, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada akhirat, tuan-tuan, ya. Ini bila Allah menghendaki seseorang, ya. Masya Allah. Di samping itu Allah memberi petunjuk kepada hambanya itu supaya ia dapat melihat akan kekurangan dan kecacatan dirinya. Dia mula bermuhasabah. Dia dapat, Allah kata, mula dapat, di samping itu memberi petunjuk kepada hambanya itu supaya ia dapat melihat akan kekurangan dan kecacatan dirinya sendiri dalam mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu, dia benci kepada perkara yang tak elok, perkara yang buruk, perkara yang tak disukai, atau yang sia-sia, yang tidak mendatangkan faedah. Dan yang keduanya, ya, dia suka pula beribadah dan suka kepada akhirat, dan tuan, ya. Di samping itu lagi, yang ketiganya, Allah memberi petunjuk kepada hambanya itu dapat melihat akan kekurangan, sentiasa melihat kekurangan dia dalam ibadah dia, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Ini tiga perkara, tuan-tuan, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bila menghendaki seseorang itu mendapat petunjuk, tuan-tuan, perubahan hidup dia, cara hidup dia, tuan-tuan, ya. Itu dia. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Apakah kurniaan Allah lagi kepada orang yang meninggalkan kesenangan dunia, tuan-tuan? Ya, apakah kurniaan Allah lagi kepada orang yang meninggalkan kesenangan dunia ataupun zuhud itu? Kurniaan Allah, ya, kurniaan Allah itu banyak, di antaranya ialah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zahada fi dunya adkhalallahu al-hikmah fi qalbihi, fantalaqa biha lisanuhu وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام." Ya, yang bermaksud, barang siapa meninggalkan kesenangan dunia yang sia-sia ke arah zuhud, nescaya Allah mengurniakan hikmah, ilmu hakikat, hikmah, ya, dalam hatinya. Maka lidahnya akan lancar berkata-kata dengan hikmah itu, ya, dan Allah memberitahu kepadanya akan penyakit dan kejahatan dunia, masalah-masalah dunia Allah beritahu. Ini ke orang kasyaf lah, jenis orang kasyaf lah, orang tak tahu dia tahu, ya. Ini hikmah ataupun rahsia-rahsia orang yang katakan menuju kepada zuhud, ya, orang yang menuju kepada zuhud. Ya, barang siapa meninggalkan kesenangan dunia yang sia-sia, nescaya Allah mengurniakan hikmah, ilmu hakikat kan, dalam hatinya, maka lidahnya akan lancar berkata-kata dengan hikmah itu, dan Allah memberitahu pula kepadanya akan penyakit dan kejahatan dunia, serta Allah memberitahu kepadanya akan ubatnya pula. Ya, dia tahu penyakit dan dia tahu ubat, ya, ubat lebong itulah. Itu dia katakan, ya, hikmah, ya, orang yang menuju ke arah ke makam zuhud, ya, tuan-tuan. Serta Allah memberitahu kepadanya akan ubatnya, dan Allah akan mengeluarkannya daripada dunia ke alam akhirat dalam keadaan sejahtera. Ya, orang zuhud, tuan-tuan, ya. Itu satu daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan ataupun kurniaan Allah kepada orang yang meninggalkan kesenangan dunia, tuan-tuan, ya, kesenangan dunia. Alhamdulillah, tuan-tuan.
Kita dah nak kata senang tak senang, tapi alhamdulillah lah, cukuplah tuan-tuan ya. Allah beri dah banyak dah melimpah sampai umur kita 60 70 ni, katakan 80 ni, katakan banyak dah macam-macam nikmat. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergunakan kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita syukur, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kita. Apa tanda kita bersyukur? Kita mempergunakan nikmat Allah itu kepada apa yang diredai oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang bersyukur. La azidannakum, akan ku gandakan lagi, akan ku tambahkan lagi, tambah nikmat, kesenangan, keadaan cara hidup, RM2, lagi apa ya, ketenteraman apa ni, keluarga dan sebagainya lah ya. Itu dimaksudkan la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya mereka mengkufuri nikmatku, dipergunakan nikmatku kepada yang tak aku suruh, yang tak aku suka, kata Allah ya, yang tak aku gemar, yang aku marah lah, cakap kita lah, senang cakap kita. Maka apa jawab di sana besok tuan-tuan? Contohnya mata dipergunakan kepada yang tidak disuruh, tangan melakukan perkara-perkara yang tidak disuruh oleh Allah, kaki berjalan tempat yang tidak disuruh oleh Allah. Lagi apa? Ni lidah ni tuan-tuan, lidah. Lidah ni bercakap, berkata dan sebagainya yang tidak disuruh oleh Allah. Maka dia kata inna azabi la syadid. Sungguhnya azabku adalah bersangatan. Ini mana kata satu ayat yang selalu disebutkan oleh ustaz-ustaz kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid ya. Baik tuan-tuan. Adakah hilang sifat zuhud, yakni meninggalkan kesenangan dunia, jika seseorang itu berusaha untuk memperolehi daripada dunia ini sekira-kira apa yang dihajatnya, yang diperlukannya? Dia ambil yang perlu saja tuan-tuan ya. Dia ambil yang perlu saja ya. Dia bekerja, dia berusaha, berikhtiar ya, buat sesuatu ya. Maknanya dia itu dia kata, adakah hilang sifat zuhud yang meninggalkan kesenangan dunia itu jika seorang itu berusaha memperolehi? Kalau tak ada usaha, tak dapat kan, kena buatlah. Kena buat daripada dunia ini sekira-kira apa yang dia usaha tu untuk yang dihajatinya sahaja, yang dihajatinya saja ya, yang diperlukannya saja ya, yang dia menurut yang dikehendakinya. Seperti makan, kita perlu makan, pakaian, kita perlu pakaian, tempat tinggal, kediaman, kita perlu kan, ini perlu kan, yang sangat dihajat untuk diri dan keluarga kita kan. Apakah dalam usaha semua ini menghilangkan zuhud dia? Dia kata tidak, ini adalah satu kewajipan juga bagi kita. Perlu ya. Itu dimaksudkan. Bukanlah maknanya orang yang zuhud tu tak ada rumah, melepak, tidur di kaki 5 kedai contoh kan, makan pun orang kata mendadah tangan menunggu orang katakan bagi nasi lemak bagi contoh dah katakan ya. Lagi apa ya, pakaian dan sebagainya, compang-camping, tak ada tak menutup aurat orang kata, jadi orang tengok pun apa ni kan. Jadi kita kenalah cukup dengan lengkap dengan keadaan Islam kita tuan-tuan ya. Jadi maknanya dalam usaha mencari dan berikhtiar apa tadi tuan-tuan ya, mencari dan berikhtiar ya, sekira-kira yang dihajatinya, maka ini yang diperlukan, ini tidaklah menghilangkan zuhud dia ya. Tidaklah menghilangkan zuhud dia. Apa dia martabat zuhud daripada makanan? Ya, apa dia martabat zuhud pada makanan? Martabat zuhud pada makanan terbagi kepada 3 bahagian tuan-tuan ya. Zuhud ya. Masya-Allah orang zuhud ya. Ya, sebentar tuan-tuan ya. Pertama dia kata yang utama iaitu seorang itu makan hanyalah untuk menghilangkan laparnya pada ketika itu saja. Ini pertama.
Dia nak sembahyang tak larat, nak bangun tak larat, ya. Nak berjalan tak larat. Umpama katakan je, ni ibadah ni kan. Atau badan lemah, maka makanlah. Apa kata kita dalam kitab Syiarus Salikin sana tuan-tuan, bila sampai tertegak saja tulang belakang, berhentilah kamu, beribadahlah kamu. Ini martabat yang pertama. Ya. Itu dia ya. Makan hanyalah untuk ya menghilangkan laparnya, ketika itu saja hilang lapar, tenaga pun naik. Beribadah itu yang pertama. Ya, masya-Allah tuan-tuan ya. Apabila ia kenyang pada sebelah pagi, maka makanan yang lebih daripada makanannya itu tidak ditaruhnya untuk makanan sebelah petangnya. Nah, bila dia makan pagi ada lebih, ada sikitlah ya. Tapi dia tak taruh petang. Dia tak taruh petang. Malah yang ada tu dia sedekahkan, dibaginya kepada orang-orang yang diperlukan lagi. Dia yakin di petang nanti dia akan dapat rezeki lagi. Dia yakin, orang ni yakin. Orang-orang macam ni dia yakin ya. Begitu juga dia kata, dan apabila ia kenyang pada sebelah petang, ya, maka makanannya yang lebih daripada makanannya itu tidak ditaruhnya untuk makanan pada sebelah paginya esok. Ini ya, ini martabat pertama tuan-tuan ya. Makan pagi ya, makan pagi kenyang ya, makan pagi ada lebih ya. Tadi dah tertegak tulang belakang dah, boleh beribadah, ada kekuatan ya, boleh baca Quran, boleh buat usaha itu. Saya ni apa yang perlu kan, dia pun nak bekerja juga kan, berusaha juga kan ya. Ada lebih, tapi lebih tu dia tidak taruh untuk petang. Kalau kita ni simpan dalam peti ais, simpan peti ais untuk makan petang, untuk petang nanti. Tak tahu lagi ada ke tidak petang dapat rezeki. Orang ini tak ada, dia sedekahkan, dia buat sedekahkan ke jiran ke yang lebih kurang nasib baik daripada dia, walaupun dia kurang nasib dia kurang tekan, tapi dia beranggap dia lebih lagi kurang daripada nasib orang sebelah. Pada orang sebelah tu orang miskin, orang fakir, semua orang tahu, tapi dia menganggap dia lebih lebih kurang daripada orang yang sebelah. Disedekahkan, dia tidak taruh sebelah petang. Begitu juga dia makan sebelah petang, ada lebih. Contoh katakan, dia tidak akan menaruh sebelah pagi untuk esoknya. Ini martabat yang pertama dalam bab zuhud tuan-tuan pada makanan. Ya. Ya. Martabat pertengahan tuan-tuan, iaitu seorang itu berusaha dan menyimpan sesuatu untuk makanan bagi tempoh 1 bulan hingga 40 hari. Ini orang pertengahan dah tuan-tuan ya. Iaitu dia kata berusaha dia menyimpan untuk sesuatu makanan bagi tempoh 1 bulan. 1 bulan lama tuan-tuan ya. 1 bulan tak kisahlah, ataupun 40 hari. Ya, ini masih lagi martabat zuhud pertengahan tuan-tuan ya. Ini untuk simpan untuk sebulan. Untuk sebulan umpama tak apalah, beras ke, gula ke, tepung umpama katakanlah, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita lah ya. Nanti katakan kita putus pula makanan kan, kita simpanlah untuk sebulan ke 40 hari. Maka simpanan 40 hari itu ataupun sebulan itu masih lagi dalam kategori zuhud pertengahan ya. Pertengahan zuhud ya. Itu martabat pertengahan ya. Dan martabat yang rendah dia kata, iaitu seorang itu berusaha dan menyimpan sesuatu untuk makanannya bagi tempoh 1 tahun. 1 tahun. Jadi orang menyimpan makanan macam kita di sawah lah, sawah padi katakan, simpan padi untuk setahun. Ini makanan kita untuk setahun. Umpama katakan simpan cukup untuk kita bersawah tahun depan. Jadi dah kita menyimpan 1 tahun itu, maka artinya kita masih lagi dalam lingkungan kategori zuhud. Tapi zuhud itu adalah zuhud yang rendah ataupun martabat yang rendah ya. Tak apalah, rendah-rendahlah kan. Kita ini bukan orang kata
Orang yang ni yang kan kadang-kadang sakit, kadang tak sihat dan sebagainya. Bila ada makanan, adalah kita nak makan dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, bila putus kan, jadi simpanlah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu artinya masih lagi dia dalam martabat zuhud yang rendah, ada panggil dia tuan-tuan ya. Ya. Apa dia martabat zuhud? Dia kata apa dia martabat zuhud? Ya. Martabat zuhud itu 3 perkara. Ya. Tadi martabat makanan pada zuhud. Ini martabat zuhud saja. Ya. Permulaan zuhud iaitu seorang itu meninggalkan kesenangan dunia padahal hatinya suka dan cenderung kepada dunia. Senang nak tinggalkan. Kawan, member, malam-malam bajak lepak, sana kemari, umpama katakan buat kerja-kerja tak faedah, yang tidak mendatangkan keuntungan, ya, bakal senang nak tinggalkan. Contohlah katakan. Tapi hati tu dia nak meninggalkan. Ini berlawan ni tuan-tuan. Ya, ini berlawan. Iaitu seorang itu meninggalkan kesenangan dunia padahal hatinya masih lagi suka dan cenderung kepada keduniaan. Nak meninggal tapi hati suka. Ini yang ada pada kita ni tuan-tuan. Ya. Tetapi ia berusaha dengan sungguh-sungguh pada menghilangkan perasaan hatinya yang suka itu dan cenderung kepada dunia. Ya. Tetapi ia berusaha dengan sungguh-sungguh pada menghilangkannya. Ya, tapi dia berusaha. Bila dia nak meninggalkan, dia datang lagi. Itulah ceritanya. Bila dia tinggalkan, dia datang lagi. Datang lagi. Tapi kita berusaha juga. Itu dia ya. Kita masih lagi berusaha. Ini dia katakan martabat permulaan orang nak zuhud. Ya, kan mana di situ dia dah faham dah. Dia dah kenal dah. Dia tahu dah mana yang buruk, yang elok dan mana yang boleh tidak. Jadi ini perkara yang akan mendatang tak elok. Ni yang elok. Dia nak tinggalkan yang tak elok ni. Tapi datang juga benda yang tak elok tu juga. Dalam pada itu dia berlawan juga. Dia berusaha juga ada supaya dia tak mau mengerjakan kerja yang tak elok ni. Ya, tu dia. Ya. Ya. Itu satu daripadanya. Dia katakan permulaan zuhud ya. Kemudian dia kata pertengahan zuhud, iaitu hati seorang itu benci kepada kesenangan dunia dan hatinya itu tidak suka dan tidak cenderung kepada kesenangan dunia. Ini orang tak suka pada kesenangan dunia. Ya, hati seorang itu benci. Dia benci kepada kesenangan dunia. Ya, dan hatinya itu tidak suka dan tidak cenderung kepada kesenangan dunia. Kerana ia mengetahui bahawa kesenangan dunia tidak dapat berhimpun dengan kesenangan akhirat. Itu nombor 2. Ya. Dia tahu hatinya seorang itu membenci kepada kesenangan dunia. Dan dia tak mahu dunia. Dia memang tak mahu dunia. Dan hatinya itu tidak suka, tidak cenderung pada keduniaan. Tapi dia kata kerana ia mengetahui ya bahawa kesenangan dunia tidak dapat berhimpun dengan kesenangan akhirat. Sebenarnya dia tak suka kepada dunia lah. Dia tahu nunda akhirat tu lebih hebat lagi, kesukaan dia lebih sonok, kekal dan macam-macam nikmat Allah SWT sediakan. Ini dunia sementara. Dia tahu nikmat dunia macam mana, sonok pun, bahagia pun, senang pun dan sebagainya, dia tidak akan boleh berhimpun bersama dengan kesenangan akhirat nanti. Di mana kesenangan dunia bila sampai masanya yang tidak akan memberi faedah, dia akan tersekat dan habis. Setakat itu sajalah. Ya, kesenangan dunia, faedah dunia, kerjaan dunia yang tidak akan ada hubungan dengan akhirat, setakat itu sajalah. Dia akan terputus. Ya, jadi bila terputus dia tidak akan berhimpun di akhirat, kecuali dunia untuk di akhirat. Kecuali dunia ada jambatannya, ada hubungannya untuk ke akhirat, maka akan berhimpunlah dua tu. Tapi kalau setakat dunia saja, dia maknanya macam mana sonok pun, macam mana bahagia pun, macam mana orang kata ialah kehebatnya atas dunia ni, dia tidak akan berhimpun dengan kesenangan dunia, kesenangan di akhirat besok. Sebab dia tidak ada
tidak ada hubungan, ya. Jadi tutup terus dan terputus itu sajalah. Jadi dia rasakan dua-dua ni tidak ada hubungan, tidak ada berhimpun, tak boleh berhimpun sama di akhirat besok, tuan-tuan, ya. Jadi dia tak suka dunia. Cuba dia menunggu nur akhirat. Dia menunggu akhirat, menanti di akhirat. Dalam usaha dia berusaha, dia berikhtiar untuk mendapatkan berubahnya dirinya kepada cenderung dan suka kepada akhirat, tuan-tuan. Ya, ini dikatakan pertengahan zuhud. Ya. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kesempurnaan zuhud. Permulaan zuhud, pertengahan zuhud, kesempurnaan zuhud. Ya, iaitu hati seseorang itu tidak suka dan tidak cenderung kepada kesenangan dunia. Dia tak suka kesenangan dunia, ya. Dalam bab ini janganlah kita rasakan tak suka, senang dunia, senang, ya. Kadang-kadang kita nak makan, nak pakaian, tempat tinggal, buat kata tadilah, janganlah kita tinggalkan. Itu perlu, ya, itu perlu. Ya. Dan hatinya itu tidak benci kepada kesenangan dunia. Tak suka dan tidak benci. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Dia tak suka, benci pun tidak. Ya. Ya. Tak benci, dia suka, tak kisah aja. Ya. Bahkan kesenangan dunia baginya tidak memberi kesan. Sebab kesenangan dunia ini tidak akan memberi kesan untuk selama-lamanya seperti di akhirat. Ya. Habis-habis gitu je. Ya. Yahu, menjerit-jerit habis gitu sajalah. Ya. Tak ada kesan apa, ya. Artinya tidak ada faedah. Kerana sama ada dunia itu ada atau dunia itu tidak ada, maka sama saja bagi dia. Kerana dunia itu ada ke, tak ada ke, dia tak kisah. Ya, dia tidak ada kesan. Tidak ada mendatangkan faedah di sana besok. Tidak ada keuntungan dia. Tak ada apa buah nak ada timur saya besok. Kita tanam pokok sini ada mengharapkan kita petik buah di sana besok kan. Tak ada, takut-takut tak ada buah. Pokok rentan dan daun pun tak ada kan. Kering aja. Contohlah katakannya. Jadi dia tak kisah. Dia tak kisah orang-orang macam ini, tuan-tuan, ya. Maka sama ada maka sama saja baginya, ya. Ya. Dan baginya harta dunia ini adalah seperti air. Dunia ini harta berapa ringgit, apa harta riang, ada tanah, ada kereta, apa harta, ya. Ini seperti air, kata dia, air. Cakap orang-orangnya ayo. Ayo, air, ayak, tu orang utara tu, ya. Dan baginya harta di dunia ini adalah seperti air, manakala khazanah perbendaharaan Allah adalah seperti laut di sana besok, seperti laut. Seperti laut, begitulah. Maka hatinya tidak mengindahkan langsung akan harta dunia. Tak ada faedah. Ada ke tak ada ke sama aja. Yang kedua tadi, dia memang tak boleh berhimpun kesenangan dunia ni, maknanya kebahagiaan dunia ni dengan kebahagiaan di akhirat besok, tuan-tuan. Yang ketiga ni itulah, dalam kesempurnaan ni dia tidak memberi kesan. Tidak ada apa-apa, katakan seronok ke, orang kata bahagia ke di dunia ni, tidak ada apa-apa kesan bagi dia. Jadi kerana sama ada dunia itu ada ke tak ada ke, tak ada apa. Ya, kita tahu dunia sementara. Bila tiba masanya habis terus. Ya, tak ada lagi dah alam ni. Ya, dan baginya harta itu adalah seperti air. Itulah kata dia, ya. Manakala khazanah perbandaran Allah adalah seperti laut. Ya, apa beza air dan laut? Ya, laut. Air dia disebut air jelah kan. Bila-bila masa sajalah. Allah adalah seperti laut, dia kata. Khazanah Allah tu adalah seperti laut, maka hatinya tidak mengindahkan langsung akan harta dunia ini. Ini orang yang dikatakan kesempurnaan zuhud, ya, kesempurnaan zuhud, ya. Itu dia. Masya-Allah, tuan-tuan, ya. Kesempurnaan zuhud. Kemudian dia kata, apa dia martabat zuhud yang terlebih sempurna?
yang terlebih sempurna. Ya, ya dalam huraian ya. Ya. Martabat zuhud yang terlebih sempurna ialah zuhud arifin nama dia. Ya, zuhud arifin, iaitu hati seorang itu tidak berpaling kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Hatinya tetap bersama dengan Allah. Allah, apapun kerana Allah, buat itu kerana Allah, bercakap kerana Allah, memberi sumbangan, membantu kerana Allah, lagi apa? Semuanya kerana Allah. Ya, itu sebab dalam niat kita, tiap satu niat kita apapun niat, di hujungnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, kerana Allah, tidak sesuatu kerana Allah. Ya. Jadi orang-orang macam ini apapun tidak berpaling kepada sesuatu yang lain daripada Allah, sama ada sesuatu itu daripada dunia atau akhirat. Hal-hal keduniaan ke akhirat ke, ini semua daripada Allah. Dia tahu dunia itu pada Allah juga, akhirat pun hak Allah juga. Bahkan hatinya itu semata-mata menghadap kepada Allah. Ia tidak menghiraukan dunia dan tidak hiraukan akhirat. Dunia tak kisah, akhirat tak kisah. Dia tahu Allah. Ya, dia tahu Allah. Ya, dia tahu Allah. Apapun Allah, dunia Allah punya, akhirat Allah punya. Dia tahu apa? Allah. Sebab semuanya Allah. Allah yang milik Allah. Kerana ia mengetahui bahawa dunia dan akhirat itu berada di dalam tangannya, tangan Allah. Dia tak kisah. Ya. Dunia pun dia tak kisah, akhirat pun tak kisah. Buat cerita syurga ke, buat cerita nikmat di akhirat ke dan sebagainya, dia tak heran. Ya. Dunia pun begitu juga kan, katakan kelebihan itu, kelebihan ini dan sebagainya, umpama katakan dia pun tak kisah. Sebab apa? Dia tahu dunia ini dan akhirat tadi milik Allah. Ya, milik Allah. Dia tahu Allah saja. Ini orang yang kita katakan martabat zuhud arifin. Ya, ya. Kerana ia mengetahui bahawa dunia dan akhirat itu berada di dalam tangannya, sebabnya Allah Ta'ala berjanji akan mengurniakan syurga kepada hamba-Nya yang mukmin dan taat kepada serta ikhlas kepada Allah semata-mata. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 111 ayat yang berbunyi, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, yang bermaksud bahawasanya Allah membeli, beli. Tahu beli? Belilah. Ya, ayat itu ishtara, ya betul ayat, maksud ayat ni kan, diibaratkan gitulah. Maknanya orang yang taat kepada Allah, orang kata yang patuh dan melakukan amalan, orang yang baik, ya, yang hampir dengan Allah, diibaratkan Allah sayang kepada mereka ni, Allah kasih kepada mereka ni, suka kepada mereka ni, Allah beli mereka ini. Dia katakan innallaha ishtara minal mu'minin, daripada mereka orang yang beriman, ya, daripada mereka yang beriman, ya, ataupun orang mukmin, akan diri mereka, diri kita ni akan dibeli oleh Allah. Mahal ni. Orang yang taat, orang yang ahli puasa, orang yang ahli zikir, orang yang ahli bangun malam, lagi apa tuan-tuan, orang yang hampir dengan Allah, mereka ini mahal harganya di sisi Allah, mahal. Kalau kita beli barang daripada luar negara, bawa balik rumah, di mana letak dah? Ini buat kenangan ni, daripada Egypt, daripada France, daripada mana, London umpama tu kan. Di Malaysia tak ada. Tentulah kita letakkan tempat yang terbaik kan. Ya, tempat yang terbaik. Takkan nak kita letakkan bawah dapur, bawah tangga. Ya, habuk. Ya, contoh tu kan. Tengok. Ini aku beli daripada London. Ini aku beli daripada daripada Jakarta, umpamalah katakan, ya, ditempatkan tempat yang terbaik. Maka begitulah kita manusia ni, hamba Allah ni yang taat, yang mukmin, Allah akan beri kita, dia katakan orang-orang mukmin akan dirinya mereka dan harta benda mereka, segala harta benda yang mereka infakkan tu dan sedekah dan sebagainya, dengan menyediakan di sana besok syurga untuk mereka. Masya-Allah tuan-tuan, ya. Inilah orang yang
tak kisah dunia pun dia tak kisah, akhirat pun tak kisah. Dia tahu dua-dua ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu Allah. Ya. Jadi orang inilah dia katakan orang yang beribadah yang tak ke mana, orang kata tak ada kona sana, tak ada kona sini, tuan-tuan, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dia tahu. Inilah orang yang dikatakan innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ya bi anna lahumul jannah, yang bermaksud bahawasanya Allah membeli daripada orang-orang mukmin ini hartanya, dirinya, hartanya, dan disediakan di sana besok tempat mereka ini, tempat yang terbaik tadilah. Kalau barang-barang daripada luar negara yang kita kata tadi, ditempatkan di tempat yang terbaik, masya-Allah ya. Tiap minggu, tiap hari Ahad lap bersihkan. Ya. Begitu jugalah kita ni sebagai hamba Allah yang hampir dengan Allah, yang taat kepada Allah, maka Allah beli kita ini dengan harga yang mahal, dan ditempatkan di sana besok tempat yang terbaik, yang tercantik, yakni dalam syurga, tuan-tuan ya. Masya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan ya. Itulah khasnya saya dapat sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita akan kembali kepada Allah SWT, amalan kita, dan dengan memperbanyakkan orang kata muhasabah dan sebagainya ya. Di dalam bab zuhud ni, tuan-tuan, saya teringat satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi taklimat kepada sahabat, tuan-tuan, dalam bab zuhud ya, nak meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan apa yang keseronokan, kesukaan masa di dunia ni, dan mengumpulkan harta sebanyak-banyak, tak habis-habis, hendak lagi dan sebagainya ya. Orang mencari kesenangan dunia yang tidak berfaedah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi taklimat kepada para sahabat, tuan, bagaimana nak mengubah kita ni kepada sifat zuhud ya. Jadi Rasulullah pun bagilah taklimat ini ya. Jadi rupanya kata syahwat ni adalah syahwat keinginan ya. Syahwat keinginan kita ni, itulah yang menyekatkan, yang menggagalkan kita menuju kepada zuhud, tuan-tuan ya. Maka Rasulullah pun balik, dia katakan, tuan-tuan, maka dia katakan para sahabat ni pakat-pakat nak potong dia punya zakar masing-masing, tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan kita tak boleh ke depan maknanya untuk mendapatkan tempat zuhud ya. Ceritakan ya. Jadi dia katakan makin nak pakat potong masing-masing. Maka didengar oleh salah seorang sahabat, maka sahabat ini pun menuju balik kepada Rasulullah, beritahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun datang balik kepada sahabat itu, kumpulan itu. Apa kata Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah, aku benda tu ada, aku pun ada benda tu, aku kahwin, aku beranak, kata Rasulullah, aku berzuriat, kata Rasulullah kan. Contoh tekan ya, aku ada isteri dan sebagainya. Jangan, kata Rasulullah, bukan itu caranya ya. Inilah syahwat ya. Jadi itulah bukan senang nak mengubah diri kita. Buat kata tadi, bila Allah menghendaki seorang tu kebaikan, yang pertama Allah tanamkan kebaikan, ketaatan dan amalan yang baik dalam mendekati diri Allah, pada Allah, dan meninggalkan, dan dia tak suka kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan kesenangan dunia ya. Dan dia sentiasa selalu melihat kekurangan amalan dia, selalu melihat kekurangan amalan dia, tuan-tuan. Ini tiga perkara maknanya dalam ilmu tasawuf dia kata maknanya bila Allah menghendaki seseorang itu kebaikan ya, Allah tanamkan kebaikan, mendekati Allah, dan tanamkan di hatinya juga benci kepada kesenangan dunia yang tidak ada faedah. Dan Allah tanamkan satu lagi, dia suka melihat, bermuhasabah akan amalan dia. Pagi berapa banyak aku berselawat, hari ini berapa banyak aku baca Quran, hari ini berapa banyak aku beristighfar, hari ini berapa banyak aku makan, minum dan sebagainya, dan perkara yang tidak mendatangkan faedah pula, maka semuanya dibilangnya, dihitung-hitungnya. Bila nak tidur, tuan-tuan, bila nak tidur, seharian ni rupanya aku banyak makan nikmat Allah, banyak menggunakan nikmat Allah. Aku tak baca Quran hari ni,
aku tak berselawat hari ni, aku tak bertasbih hari ni, aku tak berzikir hari ni. Jadi dia bermuhasabah. Nah, dia melihat kekurangan dia, ya. Jadi itulah satu daripadanya cara kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala yang dianjurkan oleh ulama kita dalam akhir-akhir hayat kita ni, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, ya, itulah yang dapat saya sampaikan pagi ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah kita dan memberi keampunan di akhir-akhir ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat keampunan di akhirat nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa baradallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.